masih membenarkan dan mengizinkan kita hidup di dalam Jumaat yang pertama dalam tahun yang baru. Hari ini masuk 3 Muharram. 3 Muharram dalam tahun yang baru dan Jumaat yang pertama dalam tahun yang baru. Mudah-mudahan Jumaat ni membawa keberkatan kepada tentang perubahan kita masuk dalam tahun baru. Baik, alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah juga malam ni boleh sampai di Masjid Mentang Merangan. Tak saya duk rasa lagu tak boleh sampai dah, ya Allah. Nak duk sembang dengan ayah, main dengan ayah malam ni. Boleh ke tak sampai? Sampai ke tak sampai dah? Ayah tanya hang malam ni lepas maghrib ke lepas isyak? Lepas maghrib apa pukul 8 dah ni. Kan? Tak apa. Orang Mentang Merangan ni lepas depa hijrah ni pukul 10 pun depa tunggu. Tak bak gitu. Kan? Orang Mentang Merangan, hak orang luar pada Mentang Merangan ni dia jarang tunggu. Kan? Depa tahu orang Mentang Merangan bagus-bagus, depa lah kata, saya tak tahu. Allahu akbar kabira. Baik. Alhamdulillah. Bila masuk tentang bab hijrah, nak kita masuk dalam tahun baru, mesti ada satu azam baru jadi orang yang baru. Nak, baik. Bila sebut tentang hijrah, Nabi sebut apa? Dalam hadis dia, waqala ayyuhan nabiy ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi aw kama qala. Baik, Nabi kata innamal a'malu binniyat, setiap amalan kita tu disertakan dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sama ada kita nak masuk syurga ke nak masuk neraka ke, Allah Taala nak balas dengan dosa ataupun pahala, tengok pada niat kita. Jadi yang pertama tuan, cuba tentang perasaan. Pasal apa tuan mai masjid malam ni? Ada orang kata, ustaz, saya main masjid malam ni pasal nak semayang betul. Yang kedua ada orang kata, depa mai saya mai pi, nak duduk di rumah nak buat apa, mai pi. Hak mai pi tu nak masuk neraka. Pasal dia mai pi, mai lepas tu dia pi, tak ada apa. Mai pi, no. Orang kita kalau gitu tak, mai pi. Hak yang betul-betul Allah Taala kira niat dia daripada yang betul-betul ikhlas. Pasal apa dia mai? Pasal dia ni adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati dia ikhlas. Bila dia mai dalam keadaan hati dia ikhlas, orang nak kata apa kat dia boleh sabar, dia boleh biar orang nak kata bukan sakit tang mana pun. Tak. Tambah-tambah hari ni, subhanallah. Pasal apa? Orang muda ramai main masjid lah ni. Tuan tengok kelilingkan tuan-tuan. Kok tepi-tepi muda-muda ke semua. Hak janggut putih-putih tu bukan pasal apa, dia bohdai. Hitam tu. Nampak long noh, saja bohdai lah. Allahu akbar kabira. Baik. Tu alhamdulillah. Pasal apa lah ni? Pasal kampung cerai. Kita tengok di pekan, subhanallah, orang muda aja duduk di masjid. Nak cari orang tua payah, orang tua cari dunia. Tapi tengok, di kampung orang tua aja. Muda-muda payah nak cari. Tapi alhamdulillah mai di Masjid Mentang Merangan ni, subhanallah, tengok ada lagi orang muda. Pasal apa? Orang muda ni nak duduk di barisan hadapan. Hadapan untuk apa? Menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, Nabi kata, barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, dia akan dapat Allah dan Rasul. Baik, sebab tu tuan-tuan, hari ni bila abang anak nak pergi sekolah, pagi-pagi bangkit anak nak pergi sekolah, tuan-tuan pesan apa kat dia? Dek pergi sekolah nah. Dek jadi pandai nah. Pada dek jadi pandai, adik esok jadi cikgu, adik esok jadi doktor. Tu tuan-tuan salah. Tu salah tuan-tuan. Saya cerita tuan, saya tak biasa jumpa dalam hidup saya. Saya duduk mengajar daripada dulu sampai umur saya 23 tahun saya mengajar. Saya tak biasa jumpa anak murid yang pandai. Lepas pada dia pandai, dia mai cari ustaz dia balik. Taubat lahum, tak ada. Tu salah siapa? Salah kita. Pasal kita abang adik-adik pergi sekolah hanya jadi orang yang pandai. Maka bila pandai tuan, adak dia tak ada. Melainkan duk jumpa lah ni anak murid jahat-jahat belakang. Hak dulu-dulu buah. Termasuklah ustaz dia pun buah. Nak cerita orang pondok ni mana ada budak pondok baik. Kan? Dia baik sikit pada jin ni lah. Hak mengaji pondok rambutan orang palah, derian orang palah, lapak duduk di pondok.
Tahu ada satu budak nama dia Amirul. Dia duduk sekolah tahfiz sebulan, 2-3 bulan. Bila dia duduk sekolah tahfiz, tuan-tuan tak tahulah tuan-tuan bisa jumpa ke tak budak duduk sekolah tahfiz tapi tak kerti baca Quran. Ada apa belum sekolah tahfiz kita? Dia duduk sekolah tahfiz tapi alik dia tak kenal, alik tu tentang apa? Ada belum? Tak ada no. Ni tempat sekolah saya mengajar tu ada. Tiap-tiap kali mangkit masuk dalam kelas nak ajar Iqra' nah, dia buh kepala atas meja. Bila orang mau bangun, Haklim mau bangun, Assalamualaikum Ustaz, dia tak bangun. Kata hang kahak sungguh. Pergi ke dia, oi, bangun lah. Dia jawab apa? Punya pasal kat aku lah. Punya pasal kat aku. Kalau dapat kat tuan-tuan, tak nak buat apa. Saya pegang, saya tampak Jepun sekali, memusin 2 kali. Kalau dia pusing 3 kali, tu kira haji mabrur dah. Pasal dia pusing 2 kali, tak apa nak mabrur. Lepas itu pujuk dia, oi, bangkit lah. Mengaji ni, hang main sekolah, buat apa tak mengaji? Dia sengah. Lepas itu tuan, tiap-tiap kali masuk kelas, saya jampi je kat dia. Bukan dah buat apa pun. Pegang kepala dia. Izqala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Esok masuk kelas, izqala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Duk baca doa Yusuf tu kat dia. Kan? Baca bagi dia jadi lembut hati. Lepas 3 bulan keluar daripada sekolah kan. Kalau tak silap saya, lepas pada setahun 2 tahun dia telefon saya balik. Hello, Assalamualaikum. Jawab, Waalaikumsalam. Siapa dia ni? Kan? Tanya ni, siapa dia ni? Anak murid tak ah? Siapa dia? Anak murid tak ya? Siapa dia? Kita menjerkah pelik tak jerkah kita. Dia kata Amirul tak? Awak hang pasal apa? Tak, dia kata terima kasih pasal ustaz duk baca doa tu jadi manusia. Dia kata lepas pada saya pergi sekolah tahfiz tu, pak saya hantar sekolah vocational. Hantar sekolah vocational kerja repair kon. Lah ni kerja repair kon ustaz, gaji sebulan dekat 15,000. Okey dah. Kita menikah lagi, dak lagi. Nan tu kena jampi lah. Pasal itu hari ni dan ajak anak pergi sekolah, hantar anak pergi sekolah pasal apa? Bang pergi sekolah hang jadi orang baik, hang tak pandai pun apa tak kisah. Pasal apa? Pasal orang yang baik ni, kata Imam Ghazali, dia tak ada ilmu tapi dia baik, dia syurga dia paling atas sekali. Tapi orang yang baik, orang yang ada ilmu tapi tak baik, syurga dia duduk bawah sekali. Bahkan banyak daripada ulama itu masuk ke dalam neraka. Sampai di akhir zaman, orang yang nak merintah di akhir zaman ni esok ni, zaman kita ni, kadar esok pemerintahan Islam akan naik. Siapa yang merintah? Orang yang paling tawaduk di sisi manusia. Dia tu akan merintah. Bukan orang yang ada ilmu. Orang yang tawaduk. Nabi kata orang yang paling tawaduk di kalangan kamu, dia akan merintah. Tuan-tuan faham apa tawaduk? Kita faham tawaduk tu naik motor tunduk tu. Jalan pun duduk kan. Naik motor tengok meter tunduk. Masuk dalam parit pun tak apa, gabus naik balik tu. Kita faham tawaduk? Dah. Tawaduk ni makan tak banyak, tidur tak banyak, cakap tak banyak, nak pergi duduk kedai Syam tak banyak. Nah, kita rajin nak duduk kedai Syam. Nama Pak Long hari-hari. Mak dia gelak betul ya. Kan? Pasal apa Pak Long pergi duduk kedai Syam? Pasal kedai Syam bagus Sampai dia tak panggil Pak Long, kita panggil Pak Long, dia panggil Abang. Minum apa Abang? Kan? Maklum tak ada belakang. Ada? Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah nasib baik tidak. Bulan depan tak gaduh mai dah hantar perangai. Nah, tu tawaduk. Nah, baik. Jadi hak pertama, apa dia nak cerita? Kita nak berhijrah ke arah Allah dan Rasul. Pasal apa sembahyang? Pasal nak ingat dekat Allah, bukan pasal kawan suruh. Bukan pasal aku tua dah, aku kena pergi sembahyang pun tak kena. Pasal apa ambil mengaji? Pasal pencen dah, tak kena. Pasal apa mai? Pasal kerana Allah Subhanahu wa taala. Bila kerana Allah, kita rasa cukup apa yang kita ada. Nah. Kita meningkat umur setahun semakin setahun, subhanallah. Cuba perhati tengok.
Makin tak larat. Sebab dalam kehidupan kita ni 3 benda yang mai. Kalau kita tak ambil dengan cara rahmat, kita akan menyesal. Pada yang pertama, masa. Masa, kalau tuan-tuan tak manfaat betul-betul masa ni, bila dia pi, dia tak boleh ulang balik lah. Satu. Yang kedua, kata-kata. Kalau tuan-tuan tak cakap elok-elok, tuan-tuan tak fikir betul-betul sebelum tuan-tuan cakap, dah cakap keluar nak tarik masuk balik, tak boleh lah. Tuan-tuan menyesal. Tapi biasalah kita tak. Orang lelaki berbohong. Sambil duduk isap okok daun, duduk kursi luar tu, mulut duduk gitu. Kok daun duduk di mulut. Bukan orang sini lah, belah masjid Matam Merangan tu. Kan? Duduk morong di kursi. Allah, dia kata, anak aku duduk pesan dah, kata, tak usah duduk buat gila. Mat tanya, awak din, anak hang gila apa din? Tak lah, aku duduk abang dah. Kan? Tak usah duduk beli kereta besar-besar. Dia duduk beli kereta besar-besar. Aku suka jalan kot masjid Matam Merangan ni, tak celui tayar kereta dah. Punya besarnya kereta dah. Anak hang beli kereta kebaik ke din? Mat tanya. Dak, anak aku beli kereta pak lepat liat ke lepat pisang tak tahu. Belagak dah. Padahal alpat dia bukan besar mana pun. Nak. Kalau kereta kebaik tu gagah lah. Duk morong tu, duk tu. Lepas tu mat pula kata, alhamdulillah lah din tu anak hang beli kereta besar. Aku pun duk sakit kepala agak duk tanya Pak Long ni. Boleh dah nak pinjam member masjid ni apa? Member anu bumbung masjid nak buat apa? Dak anak aku nombor 2 tu buat gila juga pasal apa? Beli helikopter pula dah. Padan ada 2 orang mohong. Atas dunia dan 3 benda tuan-tuan buat cukup sedap. Apa dia? Yang pertama pemohong, nombor 2 mengata kat orang, nombor 3 makan peri. Cukup dah. Dia belum. Pak Long nak kata tak apa ni. Tuan-tuan tengok mengata kat orang, oh sedap. Kan kena banyak duit. Makan peri pun sedap. Nak. Ha. Jadi hak tu semua boleh bawa kita masuk dalam neraka Allah. Subhanallah. Nah. Baik. Kemudian yang ketiga apa dia tuan? Yang ketiga kesempatan. Kesempatan kalau tuan-tuan tak ambil elok-elok dalam kehidupan tuan-tuan, masa, kata-kata, kesempatan. 3 benda ni. Kalau kita tak ambil dalam kehidupan kita, masa kita beribadah di waktu muda bukan sama dengan orang tua. Orang muda ni rokok selesa, sujud selesa. 1 alik 2 rakaat aja, Allahu Akbar, boleh rokok dah. Kalau orang tua-tua tu kat 16 rakaat tak boleh lagi, Allah. Tak boleh akbar lagi. Ha, pasal apa? Pasal dia tua dah. Tak, sebab tu tuan kena ambil kesempatan. Ha, kesempatan tu kena ambil elok. Tuan tengok 3 benda ni Allah Ta'ala bagi dekat kita supaya kita guna dengan cara yang elok. Pada satu hari, satu orang alim tu dia mimpi. Dia mimpi apa? Dia mimpi, dalam mimpi dia sekok singa hak besar duk ligan dia. Ligan dia. Sampai tengah jalan, singa tu duk ligan dia, dia jumpa satu pokok besar, dia ragas atas pokok besar. Ragas duk atas ranting pokok besar tu. Dalam duk celah atas ranting pokok besar tu, mai pula tikus 2 ekor, sekok tikus hitam, sekok tikus putih duk gerik ranting tu. Nak bagi putih. Dia duduk tangan tino, dia kata, sekejap lagi kalau aku jatuh, aku nak tengok bawah pula. Tengok bawah pula, ular pula duduk nganga mulut lagu tu. Tunggu dia jatuh nak makan dah. Pak, sedap, sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh, dia pergi penjumpa Tok Guru dah. Dia kata, wahai guru, aku mimpi sekian. Tok Guru dia kata apa? Mimpi hang tu dia kata, daripada hang kena ligan singa. Singa tu adalah masa yang duk ligan setiap masa. Hang silap sikit kena gigit. Hang silap sikit kena gigit. Singa. Nabi kata apa? Masa tu ibarat macam pedang. Yang kita silap, dia tikam kita. Yang kita silap, dia tikam kita. Bila hang lari naik atas pokok, dia kata, hak duk makan ranting tu, tikus putih dengan tikus hitam tu, ibarat siang dengan malam. Yang duk tolak hang, tak mau pada hang. Tentu ingat siang dengan malam tunggu kita, tak pernah tunggu. Dia buat kerja dia setiap masa. Siang, malam, siang, malam, siang, malam. Ular yang duk di bawah duk nganga mulut tu apa dia? Lubang kubur yang sentiasa duk menanti hang supaya dia boleh himpit tulang dada hang. Yang dia boleh himpit tulang rusuk hang, andainya dosa hang terlampau banyak. Sebab tu tuan-tuan Imam Ghazali pesan 3 benda. Dia kata apa? Kalau ada satu saat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala kita gunakan dengan tidak beribadah kepada Allah, siap sedia untuk balik dengan 1000 penyesalan.
Ada satu saat ni atas muka bumi ni, kita buat benda tu tak ada sangkut paut pun dengan ibadah pada Allah. Sebenarnya hari ni kita buat semua ibadah. Naik motor ibadah, bagi salam dekat orang ibadah, senyum dekat orang ibadah, sedekah ibadah, semayang ibadah, zikir ibadah, tanam pokok ibadah, jurih pokok bunga ibadah, selamat anak kucing daripada kena langgar ibadah. Subhanallah. Tapi kalau ada satu masa yang kita peruntukkan untuk apa? Untuk kita mengata ke orang yang tidak menjadi ibadah, maka siap balik ke padang mahsyar dengan 1000 penyesalan. Yang kedua dia kata apa? Bagi mereka yang diberi akan lanjutan umur lepas pada 40 tahun, orang yang umur dia lepas pada 40 tahun, akan tetapi dosa dia mengatasi pahala, maka siap balik ke dalam api neraka Allah. Saya tak apa, baru 23, hangat duduk depan ni. Pak Long 18 nak. Siapa yang umur dia 40 tahun, tapi dosa dia banyak pada pahala, siap sedia dah untuk balik masuk api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, tu saya cerita neraka lah jauh sangat. Tuan cerita lubang kubur sudah. Baru ni di Pekan Serai nah. Satu hari, wabillahi taufiq wal hidayah. Habis lah. Main lambat jadi gitu. Ni dia punya berhabis tu. Baik, di Bagan Serai dah, satu hari ada 2 kematian. Yang pertama pagi, satu budak perempuan, dia kelang kabut, naik kereta, nak pergi kerja, balas lori, pam, mati. Duk petang pula, satu Pak Haji pagi keluar pergi makan kari 9, balik di rumah, tidur, mangkit, muntah, tidur pula, mati. Punya senangnya Tuhan nak ambil tak? Tuhan tunjuk 2 yang berbeza. Nampak? Tuhan kata bagi mereka yang ada masalah dengan aku, dia mati dalam 3 keadaan. Orang yang ada masalah dengan Allah Ta'ala, dia mati 3 keadaan. Mati dalam keadaan dahaga, mati dalam keadaan lapar, dan mati dalam keadaan hina. Ni orang ada masalah dengan Allah Ta'ala. Macam mana kata mati dalam keadaan hina? Duduk di rumah elok-elok dah, tak teringat nak pergi minum air sirap, pum, start motor belah, pam, kereta belah, mati. Tu ada masalah dengan Allah. Mati accident, mati terbakar, nak segala lain daripada mati di rumah, mati di hospital, mati di masjid, mati di tempat-tempat yang elok, tu semua ada masalah dengan Allah. Waktu mati ni dahaga, keluar lidah, keluar panjang, kadang-kadang kering sampai kuning atas lidah, tu ada masalah dengan Allah. Mati dalam keadaan lapar, perut sampai kempih langsung, nak lepas tu tak lama mana dia mati, kembung dia cepat, tu ada masalah dengan Allah. Berbeza yang Allah tunjuk petang. Pak Haji tu lepas balik makan kari 9, tidur, mati di rumah dah. Bila saya tanya dia, apa rahsia Pak Haji tu? Ustaz nak tahu, dia kata nama Haji Aziz ni lepas pada dia balik Mekah, tak biasa dia semayang waktu di rumah, tiap-tiap waktu dia semayang di masjid. Tu dia, ya Allah, hebatnya. Kita nak main masjid nah, bercinta. Tak tahulah, tapi dia kata malam ni lah masjid Mentang Perangan ni kurang sikit orang pun. Kalau tidak mayang maghrib ni sampai Tangkulah. Depa lah kata, bukan saya nak kata. Nak saya tolong abang ya, sungguh dak wallahu alam lah. Nak bercinta lah kita nak main masjid ni, subhanallah, bercinta. Ni boleh dah nak mula ni. Baru 3 Muharram. Azam lah mati, aku tiap-tiap waktu nak pergi masjid Kalau tak boleh tiap-tiap waktu pun nak dapat maghrib dengan isyak pun jadi kan. Mungkin dengan asbab tu Tuhan nak masuk kita dalam syurga. Tuhan nak bagi kita mati elok. Tak? Cerita pasal lubang kubur 2 ya tuan-tuan. Tuan-tuan dengar tak Tok Imam selalu? Dia kata apa bila dia doa? Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wala taj'al qabrahu qufratan min qufarin niran. Bila habis mayat-mayat, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, hang jadikanlah lubang kubur kawan kami ni rawdatan min riyadil jannah, satu taman daripada taman syurga.
Sebab tu Nabi kata bila kawan tu mati masuk dalam kubur, kalau Tuhan tak buka kubur dia jadi taman, Tuhan buka angin yang daripada syurga tiup dalam kubur dia, dia akan rasa aman seaman-amannya. Yang tu yang kita nak. Wala taj'al qabrahu khufrah min khufarin niran. Jangan jadikan lubang kubur dia satu lubang daripada lubang api neraka Allah. Nabi kata apa pula? Kalau Tuhan buka lubang kubur dia ni tadi, ujung kaki dia besar puntung buruh api. Nak sebut buruh api besar mana lah ni? Payahlah semua dah pakai letar dah. Bantak tahu noh buruh api besar mana noh. Buruh api. Ada lagi ke jual buruh api lah ni? Ada noh. Saya tak bisa nampak dah buruh api. Semua dah pakai letar mendia. Duk pakai letar tak? Buruh api. Kalau buka besar kepala gurui api, lubang neraka, kena tapak kaki, menggelegak sampai ke otak. Nak abang kata panas api neraka. Allah, tu baru cerita tentu. Tak pijuh lagi. Nah, Allahu Akbar. Ni kita nak pergi ke mana? Nak. Kadang-kadang melengung fikir cerita api neraka, depa relax ya. Api neraka noh. Balik pergi duk tulis nombor betul ke? Hak seronok tu bukan dekat makmum yang beli nombor. Kali dengan Tok Imam dengan Tok Bilal ni. Satu hari tu pergi bagi baca khutbah. Dan jangan tanya saya masjid mana baca khutbah. Turun mimbar. Tok Imam duduk belakang. Tepuk Tok Imam. Mam, hari ni Tok Imam jadi imam. Saya tak larat dah. Oh, tak apa, dia kata boleh tak? Tok Bilal pegang mikrofon. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Qomat, leh semua mangkit. Saya duduk, Tok Bilal betul-betul duduk belakang Tok Imam. Saya duduk lek kiri Tok Bilal. Bila duduk lek kiri Tok Bilal semayang. Masuk rakaat kedua, kan? Rokok, tidak, tua nombor terbang pergi kat Tok Imam. Tu dia. Yang kita mayang tu tak khusyuk dah, duduk tengok. Nampak ekor kuda ya. Kok kertas. Nombor tak nampak ekor kuda. Hati duk cakap dah, tu dia Tok Imam berbeli. Kita tak tahu kata hari Jumaat ada nombor spesial. Depa tak bisa cerita. Tuan-tuan tahu hari Jumaat ada nombor spesial? Tak tahu Jumaat ni pergi beli. Terbang. Tok Imam turun sujud, duduk antara dua sujud apa semua, lepas tahiyat Tok Imam capai kertas tu buh dalam pakit. Kata bagus juga Tok Imam ni, dia tutup aib kot. Lepas mayang Jumaat pi minum dengan depa 3 orang. Saya, Tok Imam, Tok Bilal. SU apa tak ada, hari tu depa dah kerja. Sambil minum dia kata apa? Hambui hang karya dia kata. Gamak hang mayang bawa tuan dia kata. Tok Imam kata kat Tok Bilal, aku ingat hak aku pun duduk dalam pakit juga. Oh, Tok Imam pun beli juga. Ya Allah. Tapi dia kata masjid mentang perangan tak. Nak masjid mentang perangan ni semua hebat. Dan tengok malam ni semua boleh main. Ni kira habis kampung berapa? Baik, okey. Jadi kita nak berhijrah ke arah Allah dan Rasul. Tapi kalau berhijrah kepada benda lain dapat tak? Dapat. Nabi kata faman kanat hijratuhu ila dunya, barang siapa yang berhijrah ke arah dunia, yusibuha, ataupun benda yang ada atas dunia, awim ra'atun yankihuha, ataupun dia berhijrah kerana dia nak menikah dengan seorang perempuan, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, dia akan dapat apa yang dia nak. Dia akan dapat apa yang dia nak. Tuan-tuan, hijrah kenapa? Dia kata tahun ni mai tahun hijrah hak baru ni aku nak berubah ke mana? Aku nak kerja lebih sikit, nak buat rumah banglo. Dapat rumah banglo tu. Tapi tuan-tuan tak dapat Allah dan Rasul. Aku nak berhijrah pasal apa? Aku nak berhijrah ni kan. Tahun ni nak pergi boleh menikah 2, nak kerja lebih lagi. Tuan-tuan dapat. Tapi tuan-tuan tak dapat Allah dan Rasul. Yang ni nak cari. Baik tuan-tuan. Jadi bila nak berhijrah ni, kita nak berhijrah, selalunya orang akan berhijrah daripada baik kepada yang terlebih baik. Daripada lebih baik kepada yang lebih baik. Daripada tak baik kepada baik ni kurang kita jumpa. Dia lambat sikit. Dia lambat sikit. Tapi tuan-tuan, hak duk main ni semua baik dah. Orang hak paling baik nak tengok waktu subuh. Hak paling baik waktu subuh, tuan pergi cari. Kalau sembahyang subuh tuan tengok. Orang tu baik semua.
Sebab susah nak maghrib waktu subuh kan. Tak tahulah Masjid Untam Merangan ni kata subuh ni lagi ramai. Sampai pagar depan tu. No, pagar belah noh. Kalau main subuh. Sungguh pak long noh. Ha? Apa dia? Apa dia? Buntu. Mutu sampai tak pagar. Jadilah mutu pun tumpah mayang. Terkejut ke Pak Long? Pak Long cakap apa? Duduk dengar kan? Pak Long abang mutu sampai kat pagar. Betul ya? Kan? Pak Long betul. Baik. Jadi nak berubah ni tadi, dia ada rukun. Bila nak berubah kena ada rukun. Tak ada rukun dia tak jadi. Tak ada rukun dia tak jadi. Dia jadi syarat dia. Apa itu? Dia patah balik, dia jadi hak lama balik. Orang hak daripada jahat dia jadi baik, daripada baik dia jadi jahat balik. Tu manusia paling tak guna kali. Tu manusia paling tak guna atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jahat jadi baik, baik jadi jahat balik. Kalau daripada jahat jadi baik, okey. Daripada baik jadi jahat, tak okey. Banyak ada. Sebab dia tak tahan dengan ujian. Tiap-tiap benda yang kita buat atas dunia ni, Allah Ta'ala uji kita. Hak paling banyak kena uji Rasulullah. Nombor 2 paling banyak kena uji siapa dia? Nabi Allah Yusuf AS. Tuan-tuan tengok cerita Nabi Allah Yusuf ni, Allah. Nah, cerita Nabi Allah Yusuf ni, dia kena uji daripada kecil lagi Allah Ta'ala uji dah. Tuan-tuan baca cerita dia dalam Quran, tuan-tuan teriak confirm dah. Umur 12 tahun, sebelum dia umur 12 tahun, mak dia mati lah Nabi Allah Yusuf ni. Nabi Allah Yusuf ni anak Nabi Allah Yaqub. Nabi Allah Yaqub ni anak Nabi Allah Ishaq. Nabi Allah Ishaq ni anak Nabi Allah Ibrahim. 4 jurai keturunan hak jadi Nabi ke semua. Hak Allah uji mereka. Hebat. Paling hebat kali Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni Allah Ta'ala uji dia. Bila mak dia mati, ayah dia kahwin lain. Nabi Yaqub kahwin seorang lagi. Adik-beradik seibu dengan sebapak Nabi Yusuf ni siapa? Nama abang dia Bunyamin. Bunyamin dengan Yusuf ni satu mak. Lepas tu ada pula adik-beradik tiri lagi 3 orang. Jadi 5 beradik dia. Jadi bila umur dia 12 tahun, ayah dia cukup sayang kat dia. Nabi Yaqub ni sayang sungguh kat Yusuf. Anak lain dia tak sayang. Bukan tak sayang lah, tak layan macam Yusuf ni. Bila adik-beradik lain tengok, maka cemburu rasa Allah mati. Bila cemburu, dia minta dekat Nabi Allah Yaqub, wahai ayah, dia kata, boleh tak kami bawa Yusuf ni pergi main di gurun Sahara? Tak usah lah, sat lagi hilang, sat lagi kena ribut pasyak. Tak, kami jaga dah. Maka bawa Nabi Yusuf ni pergi mana? Pergi di gurun, main di sana. Main di gurun Sahara ni, abang-abang ni nak abang kata jahat, tak jahat, adik-adik dia ni, ambil dia buh dalam telaga. Yusuf, tunggu sini. Ayah suruh kami buhang di sini. Bulan telaga. Adik-beradik dia nanya dia waktu dia umur 12 tahun. Balik abang kat Nabi Yaqub, wahai ayah, Yusuf mati kena makan dengan serigala. Subhanallah. Kalau kita tak kena aku tu duduk dalam telaga umur 12 tahun, riau keras tu. Tapi Allah ni sayang kat Yusuf, dia duduk dalam telaga tu tak sampai lama mana, mai satu kabilah daripada Palestin keluar ambil Nabi Yusuf ni, bawa pergi mana? Bawa pergi di Mesir. Bawa pergi di Kahirah. Ambil Nabi Yusuf, jual pula di Pekan. Subhanallah. Umur 12 tahun kena jual. Kita umur 12 tahun, teman-teman tengok anak kita 12 tahun duk buat apa? Nak duk di rumah duk main game COC lagi. Duk main telefon lagi. Nabi Yusuf kena jual dah. Tapi begitu yakin Nabi Yusuf dia dengan Allah, pasal Allah bagi dekat dia mimpi waktu dia umur 12 tahun lah, supaya dia ni esok besar dia akan jadi Rasul. Dia kena jual. Sampai di Pekan Mesir tu, siapa beli dia? Pembesar negeri Mesir, nama dia Qitfir. Siapa dia Qitfir ni? Hak kerja di istana Raja Mesir. Beli dia, buat balik pergi di rumah, tunjuk kat isteri Qitfir ni. Siapa dia isteri dia? Isteri Qitfir ni nama Zulaikha. Belalah Yusuf ni. Bukan belalah Nabi Yusuf ni jadi qadam. Hamba ni ada 2. Satu dia panggil hamba abdi, satu dia panggil hamba sahaya. Hamba abdi ni tak ada gaji kerja. Ada makan, ada tempat tidur. Hak tu hamba abdi nama dia. Hamba sahaya ni dia dapat gaji sopa apa? Ni bibi mai daripada Indonesia duk kerja tu, dia panggil hamba sahaya tu. Dia dapat gaji. Jadi Nabi Yusuf ni pergi kerja di rumah Qitfir ni sebagai apa? Sebagai hamba abdi. Sampai umur dia 30 tahun,
Nabi Yusuf ni diangkat menjadi Nabi umur 33 tahun. Bila masuk umur 33 tahun, Nabi Yusuf ni diangkat menjadi Nabi. Mukjizat yang pertama, muka dia cantik. Nabi Yusuf ni Allah Ta'ala bagi muka dia cantik. Sampai mak tiri dia hak tua nak mampu tu sayang kat, suka kat dia. Nah, sebab tu nafsu ni tak kenal hang tua ke hang muda ke, entah. Tambah hak nama kata laki ni, kalau tengok lembu pakai skirt tepi jalan pun dia mau. Laki lah kan, bukan laki sini tu belah Metam Merangan tu. Metam Merangan kata ni kena bias sikit. Dia tak boleh tak no. Dia nak tengok malu kadang-kadang. Tuan ingat tak tahun lepas? Tahun lepas apa tahun ni? Bulan 2 bulan 2 ke bulan 1 ke? Satu budak lelaki umur 18 tahun rogol lembu. Mati lembu tu. Punya tak reti bahasa. Nampak tak ada rasa malu langsung. Tu nak buh tak mana tak? Tu pun orang tak ada kesedaran, kita tak mau pergi mengaji. Sampai pergi rogol lembu. Lah, saya dengar melengung tu. Lembu tu. Padahal lah dia pun rupa lembu dah. Nah. Jadi bila mak tiri dia ni suka kat dia, satu hari mak tiri dia buat perangai ke mana? Buat perangai ke mana? Panggil ramai-ramai kawan dia main duduk di meja. Hari ni aku nak tunjuk kat hampa. Hampa duk kata aku ni suka sangat kat Yusuf. Memang dia handsome sungguh. Buat main Yusuf lalu depan tempat mereka duk bersembang tu. Hak potong roti ni nak bubuh jam pergi sapu atas tangan. Nak abang kata Yusuf tu lawa tak lawa. Hak tengah makan ni berhenti. Hak tengah potong apple tu pergi potong jari. Punya tak sedapnya Yusuf lawa. Kalau kita lalu depan orang nak makan, bukan dia berhenti, dia muntah tengok muka kita. Nak, pasal dia tak lawa. Tak tahulah tuan-tuan, kalau mereka tengok saya lalu, mereka berhenti. Kan? Korang ni bangat ustaz. Tengok tuan-tuan lah, pasal mereka tak kenal tuan-tuan. Nabi Allah Yusuf. Sudah lagu tu semua orang balik. Zulaikha panggil Yusuf masuk dalam bilik. Yusuf, amal tak? Baik orang tu panggil Yusuf masuk dalam bilik. Dia tak sedar bahawasanya dia panggil Yusuf tu, anak dia duduk tengok tepi pintu. Bila Zulaikha masuk dalam bilik dengan Yusuf, anak dia pergi bagi tahu pak dia, Qitfir, mai depan pintu. Qitfir ni tak dengar apa daripada duduk sembang dua orang dalam bilik. Cuma dengar bunyi orang duduk tolak ya. Zulaikha kata apa kat Yusuf? Betapa butanya hatimu dan betapa butanya matamu melihat keindahan yang ada di depanmu. Jika kamu tidak mau bersekedudukan denganku, aku berjanji akan memenjarakan kamu. Tu Zulaikha kata kat Yusuf. Tolak bitolak mai lagu mana, tarik baju koyak di belakang, terandai di pintu, terbuka pintu, tengok Qitfir duduk depan pintu. Sudah. Zulaikha ni fitnah pula Yusuf. Wahai abang, Yusuf yang ajak saya masuk dalam bilik. Subhanallah. Allah uji lagi. Kita bukan biasa kena uji gitu. Sampai terang tu. Tak biasa. Nabi Yusuf kena. Waktu tu berumur 30 tahun. Bila sudah lagu tu, ambil pula Nabi Yusuf ni, penjara pula. Berapa lama? 7 tahun tu tuan-tuan, duduk dalam penjara. Kita duduk 2-3 hari pun, anak kita duduk 2-3 hari pun, mak dia tak senang duduk dah di rumah. Ni dengan dia terpisah dengan adik-beradik dia, terpisah dengan ayah dia, hak dia sayang, tetap masuk penjara pula. Ni, daripada umur 12 tahun sampai 33 tahun masuk penjara pula. Allahu Akbar. Nabi Yusuf, Tuhan uji dah. Duduk dalam penjara 3 tahun. Sampai Raja Mesir mimpi. Raja Mesir mimpi apa? Ada 7 ekor lembu hak kurus kering makan 7 ekor lembu hak sihat. Tanya Tok Nujum tu, petanda apa? Petanda apa? Mereka semua tak tahu. Pergi tanya siapa? Pergi tanya Yusuf pula. Dia kata ada seorang hak duduk dalam penjara, dia pandai takbir mimpi. Siapa? Nama dia Yusuf. Sebelum dia keluar penjara tu, mai 2 orang banduan hak duduk sama dengan dia. Banduan tu tanya apa kat dia? Yusuf, kalau hang pandai takbir mimpi, semalam aku mimpi. Mimpi apa? Aku mimpi aku petik buah anggur, aku perah jadi arak, aku bagi raja minum. Mimpi aku ni nak jadi apa? Yusuf kata, besok pagi hang kena gantung sampai mati. Mai seorang lagi pula. Yusuf, semalam aku mimpi aku tanggung roti atas kepala, bawa roti, bawa, tak tahu burung gagak mai sambat roti aku, habis dia makan, aku tak ada makan. Apa alamat mimpi aku Yusuf? Mimpi hang besok pagi hang akan lepas daripada penjara ni dan hidup senang lenang.
Depa kata apa hang pemohong Yusuf. Mimpi tu tak kena dengan hang tafsir. Kami mimpi perah anggur. Perah anggur pekerjaan yang baik dia kata. Bagi raja minum pula dengan tangan aku, takkan dia nak gantung aku. Tak tengok esok pagi tuan-tuan, betul-betul dia kena gantung, hak seorang lagi terlepas. Yang pandai takbir mimpi ni Nabi Allah Yusuf ya. Sebab tu tuan-tuan, kalau mimpi di rumah buat tak tahu sudah. Kadang-kadang kita ni nafsu jin ni banyak. Nafsu jin banyak lah. Macam mana saya kata nafsu jin banyak? Nyawa manusia ni, roh ni terbagi kepada 3 lah. Satu dia panggil roh insani. Yang kedua dia panggil roh haiwani. Ataupun roh kejinan dia panggil. Ataupun roh ketiga dia panggil apa? Yang ketiga dia panggil roh syaitani. Macam mana roh ni jadi tak? Bila Allah Ta'ala buat lembaga Adam, 700 tahun Allah simpan di syurga lembaga Adam. Siapa jaga waktu tu lembaga Adam? Azazil. Tak jadi ketua syaitan hari ni, dulu dia jaga lembaga Adam. Mula-mula dia tengok lembaga Adam, dia buat apa? Pui, dia ludah. Ludah tu jadi pusat tuan-tuan. Dia sepak dengan sayap ni naik kelopak mata. Dia tepuk di day naik telinga. Ni semua kerja Azazil. Tapi Tuhan tu lebih rahmat, lebih sayang kat kita, jadi benda tu elok. Tu cerita penciptaan manusia ni. Bila dah siap semua, simpan bagi kami lembaga Adam tu sampai 700 ribu tahun di syurga. Allah kata, wahai Jibril, hang terbang pergi syurga, jumpa Ridwan, ambil roh, buat masuk dalam lembaga Adam. Bila Jibril ni terbang pergi di syurga, jumpa Ridwan. Nah, tuan-tuan tahu Ridwan siapa dia? Tahu kok no? Ridwan tu malaikat hak jaga syurga, bukan Ridwan hak duduk mentam perangan tu. Kan? Tapi kalau sebut lagu ni tuan-tuan, tak usah duk megah pula. Bila sebut kata Ridwan ni malaikat jaga syurga, hak dia dah hak balik nama Ridwan, cium kaki ke kah? Aku jaga syurga ni, hamba tak masuk syurga. Abang ada hang namanya Ridwan, hang masuk syurga pun boleh tentu. Nak mau tampak kepala dia gitu ya. Nah, Allahu akbar kabira. Belagak baru nama Ridwan. Nak, bukan dia tu malaikat Ridwan, nama dia aja Ridwan. Baik, bila pi dekat Ridwan ni, Jibril abang, wahai Ridwan, Allah bagi satu perintah dekat aku, supaya aku pi mai dekat hang, ambil nyawa dan buat masuk dalam lembaga Adam. Ridwan pun ambil roh pun dalam sayap Jibril. Jibril ni terbang bawa roh. Sampai tengah jalan, Jibril rasa lain macam tangannya. Dia kata, apa yang aku bawa ni? Buka. Bila buka, terbang. Bila roh tu terbang, tu jadi roh syaitani. Bermulanya kejadian syaitan. Roh syaitan. Pi pula ke hadrat Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon ampun ke hadratmu ya Allah, pasal aku tak menjalankan tugas dengan betul. Tak apa. Allah kata, pi ambil lain pula. Pi pula syurga, ambil pula roh yang kedua, ambil. Pi di jasad Adam, sumbat. Roh baru masuk sampai tang ni, keluar balik. Terlepas juga. Roh yang kedua jadi roh haiwani, dengan roh jin ni dia panggil. Pi patah balik pula, ambil roh yang ketiga, sumbat, baru masuk dalam tubuh Adam, baru jadi roh insani. Tuan-tuan tahu kita ni lagu mana nak cam kita ni keturunan manusia ke tak manusia? Tuan-tuan tengok bawah ni, hidung kita ni ada apa? Ada lorong ni, ada longkang ni. Ni tanda roh masuk. Sampai hari ni ada. Tok Guru kata apa dulu-dulu? Muzair dia kata kalau mangkit pagi-pagi subuh-subuh keluar, dia kata nampak orang pakai baju putih, peluk tikar mengkuang, tengok muka dia, dia punya bawah hidung ni tak ada lorong, dia kata hak tu malaikat, dia kata suruh dia doa kat kita. Bila dah tahu kan nak jumpa dah. Sebelum tahu tu jumpa dah. Lepas tu dia kata kalau masuk tengah-tengah hutan, jumpa orang pakai baju comok-comok, dia kata kalau pergi tengok tang ni dia tak ada lorong ni, hak tu bukan manusia, dia kata hak tu ni apa? Orang bunian, dia kata. Orang jin, dia kata hak tu. Tok Guru kata, ni tak ada lorong. Tuan-tuan cek tengok ada ke tak ada lorong. Kalau tak ada tu jaga baik. Bang tengok kawan sebelah ada noh. Alhamdulillah. Saya duduk tengok lain macam kan. Dia ada tokok Allah akbar kabira. Jadi membezakan kita supaya roh-roh ni tak kita masuk jadi tu. Sebab tu
Syekh Abdul Qadir Jalani dia tak bagi apa? Dia kata jangan makan siput banyak. Jangan makanan lauk banyak. Kenapa? Makanan lauk ni menjadikan roh kita tu jadi roh jin. Tuan-tuan suka makan kerang, tuan-tuan suka makan sotong, tuan-tuan suka makan ketam, tuan-tuan tengok orang yang suka makan ni, dan suka makan ikan yang tak ada sisik. Ikan laut. Maka tuan-tuan tengok perangai dia macam mana. Sikit-sikit sakit, tak bermoh. Sikit-sikit sakit, tak bermoh. Pasal apa? Roh dia tu jadi roh jin. Pasal itu anak-anak tuan jangan bagi makan siput banyak. Ha. Bila tuan bagi makan kerang banyak, bagi makan siput banyak, bila abang adik pergi semayang dia tengok. Mayang tengok. Macam mana kerang lagu tu anak tuan-tuan? Pasal hari ni kita tinggal makanan sunnah banyak. Dia jadi gitu lah. Orang yang suka makan daging merah pula, dia jadi apa? Dia jadi haiwan. Tuan-tuan tahu daging merah ni apa dia? Daging merah ni termasuk daging lembu, daging kambing, daging unta. Hak tuan-tuan suka makan tu, dia mai roh. Jadi apa? Roh haiwan. Tuan-tuan tak usah buat apa, dia jadi beban. Orang Kedah kata, orang Penang kata beban. Dia beban, tak usah duk suruh apa. Ni, pergi basuh kasut sekolah. Kasut sekolah basuh. Jadi gitu. Tuan-tuan bisa jumpa tu. Ha, di rumah kita berlembak noh. Tenggak maghrib pegang pinggan nasi. Tenggak maghrib pegang pinggan nasi. Ha. Tu. Mak tak? Dan jangan bagi makan banyak benda-benda tu. Siapa larang? Syekh Abdul Qadir Jalani larang. Kenapa? Siput ni makanan jin. Duk tebiang makan juga kena. Nak. Ha, sikit-sikit sakit Tok Bomo. Tok Bomo tu dah tahu dah Tok Bomo tu penipu pi buat apa. Lah ni bukan zaman Tok Bomo dah. Zaman pergi hospital dah. Nak Tok Bomo pula pi bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah Tok Bomo pun. Orang dekat yang ni kau lera-lera masjid kat ni rumah dia ni. Kan? Naik kereta besar kala putih. Lalu pakai jubah. Jaga kolah tapis ni dia ni. Apa panggil Pak Long ni. Pasang.